Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kitab kita ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi, Syekhul Azhar di Mesir lah nah. Yas'alunaka. Kita sambung lagi bab hijab seorang wanita. Dah lebak di kahwin lagi. Hijab seorang wanita. Ada orang tanya Syekh ni, apakah hubungan antara agama dengan hijab? Apakah hijab termasuk urusan yang mesti dalam agama Islam? Dia tanya gitu pada Syekh. Syekh ni pun jawab lah. Yang dimaksudkan dengan hijab ialah menutupi tubuh wanita dan tidak mempertontonkan auratnya di hadapan lelaki asing yang bukan mahramnya. Jadi hijab-hijab ni maksudnya sebegitulah dah. Maksudnya sebegitu. Jadi dia tidak mempertontonkan auratnya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Al-Quranul Karim memerintahkan wanita untuk bersikap sopan di dalam berpakaian. Pakaian dikenakannya hendaknya menutupi auratnya dan longgar. Tidak ketat. Dengan begitu dia dapat menjaga kehormatan dan kesuciannya. Jadi syarat dia tidak ketat, tidak biar longgar lah, tidak ketat dan tidak menampakkan auratnya lah. Al-Quran Karim menyebutkan maksudnya, hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi Nabi disuruh oleh Allah SWT mula-mula sekali suruh bini. Yang kedua suruh anak-anak perempuan dia. Lepas hari ketiga ni suruh isteri-isteri orang mukmin yang lain lah. Kena turunkan jilbabnya, tudungnya turun ke seluruh tubuh mereka dah. Turun tutup habis supaya mereka lebih mudah dikenali. Ni orang Islam, ni orang yang terhormat, ni orang wanita yang ada kehormatan diri. Oleh sebab itulah mereka tidak diganggu, orang rasa hormat lah. Jenis wanita bukan wanita jalang, kata tak, bukan wanita yang tidak ada maruah, mudah tackle, dikeceh, digapa tak, tidak gitu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab 59. Al-Quran juga berkata menihu kaum wanita, maksudnya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Surah Nur ayat 31. Memang khilaf nampak tu mana. Tapi secara asalnya kita kira nampak lah, zahir nampak, kita kira begitulah, iaitu muka dan tapak tangan. Ulama syarah punya kira. Jadi masukkan yang dilarang yang menampakkan perhiasan ialah menampakkan bahagian-bahagian anggota badan yang dijadikan tempat untuk meletakkan perhiasan. Jadi tempat hak mana orang nak tunjuk dah. Hak mudah letak perhiasan dan boleh nampak, boleh tunjuk ke orang. Kecuali tempat-tempat perhiasan yang biasa ditampakkan hak zahir dah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa itu meliputi wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan telapak tangan ni ada setengah ulama kata hak tu lah dikatakan zahirnya tak. Hak tu dikatakan zahir, hak nampak. Disebabkan celak atau cincin, celak ni di muka dah. Cincin merupakan perhiasan yang ada di telapak tangan. Jadi celak di muka ataupun cincin di tangan tu perhiasan yang zahir tu lah. Kalau setakat tu, kalau boleh pun dah. Lepas tu, hikmah yang demikian ialah kerana seorang wanita mahu tidak mahu mesti menggunakan tangannya dalam menuntut sesuatu. Ataupun setengah ulama kata, tangan ni bagi hak mana kita ni guna semua. Jadi mudah nampak lah. Mahu tidak mahu dia harus menempuh jalan, memerlukan praktik jual beli. Jual beli kadang-kadang ternampak tangan, memberi dan menerima. Dan biasanya semua itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan terbukanya wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan kalau kita jual beli, kaedah muamalah ni kena nampak lah nah. Setengah terkerah nak beli, kalau tak timbul masalah, tak ada masalah. Kalau timbul isu ataupun timbul beli barang nak hantar balik contohnya, dia tak puas hati ke apa, payah lah pakai perdah siapa dia lah.
Jadi tidak boleh tidak kena tu nak. Bukan di imigrasi saja. Setengah tu imigrasi bermaruh dah. Hak jenis gerah kata wajib pakai perdah ni. Bini tunjuk dia ada suruh buka muka di imigrasi pun dia marah dah. Kita kena faham lah bahagian ni. Muka-muka ni bendanya sebenarnya lah bendanya untuk muamalah. Kalau dia terlibat dengan hubungan masyarakat, muamalah tidak boleh tidak, dia mesti diketahui tuai dia tu. Tuai je beli, tuai je terima, tuai je apa, barulah diketahui, barulah boleh ada muamalah yang bagus dah. Kalau tidak, tak baguslah jadi was-was, jadi siapa dia beli, jatuh ke pondek, ke tena, ke mana, hotel, mana pula dah. Dia tidak ada kejelasan. Kalau dia nak tutup balik, barang tak berhati, boleh saja pekedai tu, orang kedai tu menafikannya dah. Ada sebagai fuqaha ada yang bersikap keras dengan mengatakan bahawa semua anggota tubuh wanita adalah aurat. Ramai juga dah. Dr. Al-Buti pun gitu dah. Lepas tu apa? Ramailah ulama-ulama salafi pun. Nah, ada juga Arab Saudi. Bahkan mereka mengatakan bahawa wajah wanita juga aurat. Sikap keras yang demikian sulit untuk sejalan dengan tuntutan kehidupan. Jadi kehidupan ni semakin lama semakin sulit. Kita kena faham lah. Benda ni kalau dia duduk sama dia dalam keluarga di rumah dia pun jaya keluar, tidak ada jual beli muamalat tu tahan lah. Tapi kalau dia ada muamalat, jual beli kedai ataupun pelbagai urusan kehidupan ni, tidak boleh tidak, wajah ni kena nampak juga dah. Untuk itulah sebagai fuqaha yang lain mengatakan bahawa kaum wanita yang tinggal di satu lingkungan masyarakat yang bertabiat lurus, mereka boleh menampakkan wajahnya. Ada ulama kata pula kalau masyarakat tu jenis potok ganah mana, boleh tunjuk wajah. Tengok keadaan dah. Kedua telapak tangannya pun boleh nampak, kedua telapak kakinya. Ni Ibn Taymiyah sendiri kata boleh ni. Termasuk dalam bahasa Hanafi ni. Dan bahkan setakat pergelangan kakinya boleh dimaafkan lagi, boleh nampak lagi. Ni mengikut mazhab lain lah. Mazhab kita jumhur ulama lah dah. Mazhab kita apa tak boleh nampak kaki ni. Sebagaimana juga mereka dibolehkan menampakkan perhiasan wajah yang biasa digunakan. Seperti celak yang digunakan pada mata, celak mata-mata ni. Dia kata boleh ni. Pasal dia itulah dikatakan ulama kata perhiasan di wajah dengan tapak tangan. Sekat tu lah. Dah. Kalau celak tu, ada setengah ulama kata boleh. Ada setengah kata tak boleh juga celak pun dah. Jadi bukan masalah celak. Celak tu perhiasan siapa menarik perhatian lelaki. Dia kata boleh juga. Tak apalah khilaf. Ada setengah kata boleh kan. Namun kenyataannya kebanyakan wanita yang hidup di tengah-tengah kebudayaan bebas tidak cukup hanya dengan hal itu. Hal tu peterik dah. Nak celak ke apa ni nak. Tapi ada tak puas hati lagi. Bahkan mereka terlalu berani dalam bersolat dan menampakkan lebih banyak lagi bahagian-bahagian anggota tubuh mereka yang termasuk aurat. Kau seksi, kau tak cukup kain dah. Semakin sesak dah. Duit semakin banyak tapi pakaian semakin miskin dah. Hal itu tidak sejalan dengan etika agama dan juga dengan kaedah kesopanan. Sehingga keluhan-keluhan tentangnya semakin bebasnya wanita dalam mempertontonkan auratnya. Dari hari ke hari semakin banyak terdengar tak terkawal. Di Mesir tak terkawal, seluruh dunia tak terkawal. Dan ni ada lah, ada kembali tu. Tapi ada lagi. Nah. Dalam sebagian hadis-hadisnya Rasulullah SAW telah memberikan ancaman dan peringatan yang keras terhadap kelompok wanita seperti itu. Jadi Rasulullah keras. Marah. Rasulullah SAW bersabda. Mafhumnya, dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yakni kaum laki-laki yang di tangan mereka ada cambuk seperti ekor sapi. Rotai apa tali macam bedak lah dah cambuk dah. Yang digunakan untuk memukul manusia. Asal dah. Yang keduanya, dan perempuan yang berpakaian telanjang, yang ini membuka sebagai anggota tubuh badannya dan berjalan melengguk-lengguk memperlihatkan perhiasannya. Sementara kepalanya ditutup dengan sanggul sehingga menyerupai punduk unta. Mereka itu tidak akan masuk syurga dan juga tidak akan mendapatkan harumnya wangian syurga. Padahal harumnya syurga dapat tercium dari jarak sekian maksudnya jauh tu. Jauh dari perjalanan itu jauh. Tak tahulah beribu kilometer berapa ribu kilometer ni, jadi jauh debang dah tengok syurga dia. Tiba-tiba mereka tak boleh bang lagi syurga. Jadi dua golongan ahli neraka dah. Pertama mereka yang zalim lah. Mereka yang zalim.
menindas rakyatnya. Dan yang keduanya, perempuan yang telanjang, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Nampak macam pakaian tapi seksi, ketat. Dan menunjukkan bentuk tubuh badan, anggota badan dan sebagainya. Sehingga menarik perhatian lelaki lain. Rosoklah lelaki-lelaki lain. Pala dia kata pakai sanggu. Ni kurang ada sanggu. Tapi zaman dulu ada sanggu dah. Macam pun auto dulu sungguh dah. Tapi lah ni fashion lain pula. Tapi yang pentingnya dia melenggang-lengguk menarik perhatian lelaki lah. Okey, para fuqaha mengatakan bahawa seorang wanita tidak boleh mengenakan pakaian tembus pandang. Tengok tu tembus dah. Sehingga tampak auratnya. Bahkan demikian juga dengan lelaki-lelaki. Orang lelaki pun tak boleh kalau pakai tipis atau ketat. Mereka tidak boleh memakai pakaian tipis yang menampakkan aurat mereka. Rasulullah SAW telah memerintahkan bahawa barang siapa sahaja yang mengenakan pakaian seperti ini, maka dia mestilah menanggalkannya dan meminta ampun daripada Tuhannya. Minta ampun kepada Tuhannya. Jika salah seorang sahabat yang hendak memakaikan pakaian tipis kepada isterinya, Rasulullah SAW berkata kepadanya, jadi Rasulullah kata kepada tu, suruhlah dia berjalan dengan memberikan pakaian dalam di bawah pakaian tersebut. Kerana aku takut akan nampak bentuk tulangnya. Jadi pakaian tu kan ada pakaian lain di bawah pakaian itu. Ataupun di luar pakaian itulah. Kalau dia pakai nipis, ada alik dalam pula pakaian tebal dia lah. Supaya tak nampak tulangnya, tak nampak bukan tali dia, nampak aurat dia lah, bentuk aurat dia lah. Tulang tak nampak juga dah. Tapi nak yang bunyi nampaklah ke dalam. Tulang kan duduk alik dalam, pakai aurat dia pun alik dalam. Dia nampak pakai aurat dia, tak molek lah dah. Dosa lah dah. Jadi seorang muslimah wajib menjaga kehormatan dan kesuciannya. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi tajuk seterusnya, kaum wanita yang membuka mukanya. Buka muka ni. Bahan ni nak perbincangan aurat tidak aurat muka ni. Jadi ada orang tanya, Syekh, ada kalangan wanita yang berlalu lalang di jalan-jalan dengan membuka wajahnya. Nampaklah muka dia dah. Apakah itu halal atau haram? Bagaimana pandangan Al-Azhar dalam masalah ini? Syekhul Azhar sekalian ni, macam mana pandangan Al-Azhar sendiri, universiti juga, fatwa Al-Azhar ke? Macam mana dah? Okey, Syekh ni jawab dah. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari pandangannya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka tu, kain tudung mereka tu ke dadanya. Jadi tudung ni keadaannya sampai ke dada dah, sampai ke dada. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka sahaja, ataupun ayah mereka, ataupun ayah suami mereka tak tua lah, atau putera-putera mereka, anak-anak lelaki mereka lah, atau putera-putera suami mereka, anak-anak tiri lelaki mereka lah, atau saudara-saudara lelaki-lelaki mereka, adik-beradik lelaki, atau putera-putera saudara lelaki-lelaki mereka, anak dara, atau putera saudara perempuan mereka, anak dara dia, atau wanita-wanita Islam, atau hamba-hamba yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Tahulah ni pelayan lelaki macam mana dah. Mungkin maksud hamba juga dah. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Budak kecil lah. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Kalau dah sampai menarik perhatian, pukul gelar. Dulu style pakai kaki ke apa tak. Gelar ke apa tu, bunyi ke, menarik perhatian lelaki, tak boleh juga lah. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Dalam surah Al-Ahzab, Allah juga berkata kepada para isteri Nabi SAW yang merupakan contoh teladan bagi kaum wanita. Jadi ada khusus untuk isteri Nabi ni lah. Jadi surah Al-Ahzab ayat 33. Mafhumnya, maksudnya lah. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan mensuci kamu sesuci-sucinya. Surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi arahan kepada isteri Nabi ni lebih tegah lah, hijab yang lebih tegah lah. Dia tak seperti wanita lain. Khusus untuk dia tu lebih tegah. Tak boleh keluar rumah macam mudah-mudah. Lepas tu dia kena tutup muka, tutup hijab sungguh lah kalau kira lah. Lepas tu
di sini dia kata hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait. Jadi ahlul bait ni adalah isteri-isteri Nabi. Pokok-pokok Syiah yang ambil satu hadis tu yang boleh ditakwilkan lagi. Pertama tu hadis tu kuat, kita tidak tak. Yang keduanya ahlul bait ni kalau kira logik pun orang rumah kita tu, kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita pun kata kita sebut orang rumah kita tu maksudnya bukan anak-anak lagi, isteri-isteri kita dah. Bukan anak cucu dah, isteri-isteri kita dah. Ahlul bait, ahli rumah dah. Tiba-tiba Syiah lagi jauh berdasarkan hanya satu hadis menafikan Quran, menafikan dalil-dalil lain semata-mata nak akad imam 12 dia tu lah. Keturunan pergi kepada Ali. Ali tu sepupu Nabi, bukan ahli bait Nabi kalau kira dah. Erat dengan Ali, erat dengan anak Fatimah dia dan anak cucu dia, cucu-cucu dia Hasan Hussein. Dan ramai lagi anak Ali ni lah kalau kira. Ada lagi apa? Berapa orang lagi lah. Selain daripada Hasan Hussein, Zainab dan sebagainya, ada 2 orang, 3 orang lagi dah. Hapui lagi dah. Tapi nak suruh Hasan Hussein lah. Nak erat ni lah bab imam 12, tak ada kerja lain lah. Tu kerja dia nak Syiah. Jadi jelas sekali dalam Quran ni ahlul bait ni isteri Nabi dah. Jadi ahlul bait ni tidak boleh tidak nombor 1 bukan anak cucu Nabi, isteri Nabi nombor 1 dah. Baru lagi kepada lain. Jadi ayat ni mensucikan suci-sucinya ni isteri Nabi lah. Dia jaga ni. Memang isteri-isteri Nabi bayar jaga ni belaka. Jadi suci-sucinya lah. Begitu dah. Begitu juga dalam ayat yang lain, masih dalam surah Al-Ahzab, Allah Taala berfirman maksudnya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi mereka itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 59. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahawa ketika seorang wanita telah balik, maka dia tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Hak ni dulu. Dua muka dan kedua telapak tangannya dia tidak boleh menampakkan. Kecuali itulah muka dan kedua telapak tangan dia sahaja boleh nampak, alai tak boleh nampak dah. Oleh kerana itu para fuqaha, doktor guru fiqh mengatakan bahawa seluruh anggota tubuh seorang wanita adalah aurat yang wajib ditutupi kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ni majoritinya sebenarnya, ni majoriti. Tapi setengah tu bahas tu kita nampak macam ni tak ada jubah tubik dalil banyak dah. Tak sebut seolah-olah ada majoriti ulama berpandangan seperti ini. Seolah-olah orang berpandangan wajah dan dua telapak tangan ni boleh ditunjukkan seolahnya tak ada hujah, dia tak ada pandangan mazhab, tak ada pandangan ulama besar. Ni kita boleh juga setengah-setengah berhujah dah. Kita baca kitab-kitab tu masuk mana royak lah pendapat lain dah. Seolah yang ambil walaupun orang alim tapi cara berhujah tu kita rasa tidak adil lah. Kerana tidak buat perbandingan mazhab, perbandingan hujah. Bukan buat kata fiqh muqaran, fiqh perbandingan. Buat mari pendapat saja, buat mari hujah saja. Lepas tu orang lain seolah tak ada hujah lah. Seolah orang lain jahil tukir dah. Masalah hak jahil tukir tu majoriti ulama hak tu kita pelik ingat. Okey, tak apalah. Ada sebagai fuqaha yang berpendapat bahawa seorang wanita bahkan mesti menutup wajah-wajahnya jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Kalau timbul fitnah ni sebenarnya secara asasnya kalau betul yakin memang semua mazhab apa kata tak boleh dah. Tunjuk muka kalau kita kira. Kalau nampak muka jadi fitnah. Kena tutup lah. Jika yang dimasukkan dengan pertanyaan di atas ialah wanita membuka wajahnya, maka demikian itu dibolehkan oleh agama. Syekh ni tegas kata boleh lalu dah. Kerana seorang wanita tidak dapat melakukan aktiviti sehariannya, tidak dapat memberikan kesaksian, semua kesaksian jual beli dah. Dan juga tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukannya tanpa membuka wajahnya. Jadi kalau tak buka, dia tak boleh berurusan lah, terutama melibatkan muamalat yang orang mesti kenal. Kaedah ijab kabul jual beli kena. Macam nikah sebelum ni lah kita kata dah. Nak menikah ni sepatutnya mana kena tengok lah bakal lelaki tu, bakal suami tu kena tengok bakal isteri dia. Jangan semata-mata janji ikat janji tu semata-mata mokpok dah. Pok alik jatuh, mokpok alik jatuh pergi jumpa mokpok alik tina tak kenal alik isteri. Bakal isteri tu bukan cara dia. Begitu juga muamalat ni. Kaedah dia supaya yakin. Dan kalau timbul masalah ke apa, jual beli ke apa, nak tuntut balik ke apa, nak cara ke apa, memanglah kena tahu siapa dia pembeli, kena kenal orang dia.
Kalau kata tak boleh langsungnya buka wajah ni, baik kata tak boleh sebeli langsung hati ni. Tak usah ada urusan aktiviti di luar rumah. Duduk dalam rumah sungguh lah. Baru kita kata wajib dah. Kata molek tutup muka tak apa. Tapi siapa tahap kata wajib dan menganggap buka wajah ni dosa besar setengah tu duk anggap dah. Kata pelik juga dia. Tak apalah kita faham dah. Jadi dia kata gitulah Syekh ni kata dak. Dia tak dapat lah. Bahkan sepatutnya tak dapat dia pergi jual beli sepatutnya lah. Kalau ada timbul masalah ke apa, jadi masalah gitulah. Kalau tak timbul tak ada masalah, okey lah. Ni immigration pun nak marah kau orang immigration suruh buka muka nak tengok supaya pasport ke apa. Ada setengah lah kita dengar dia duk kecek, kita duk dengar dah. Begitulah orang siapa tak strict sangat dah. Adapun jika ia dimasukkan oleh pertanyaan di atas ialah wanita bersolek dengan menampakkan banyak bahagian tubuh anggota tubuhnya di hadapan lelaki asing, maka jelaslah itu sesuatu yang diharamkan oleh agama dan tidak diredai oleh para ulama azhar. Jadi ulama azhar ni sepakatlah kalau hak tunjuk aurat tu tak boleh berlaku. Tapi muka ni kita tengok pendapat kebanyakan ulama azhar ni memang ada je kata boleh buka lah muka ni tak? Buka dengan tapak tangan, dengan tangan lah. Bukan telapak tangan juga. Terjemah yang tak tepat dah. Maksudnya sampai pergelangan tangan dah. Telapak tangan, ni saja kita kira dah. Sampai pergelangan tangan. Tapi nak terjemah itu. Dan keedahnya, apa juga lah dah. Okey, habis itu dah. Pasal bahasa Arabnya sekaf je. Kaf ni, pergelangan tangan. Bukannya maksudnya telapak tangan sungguh dah. Okay, habis itu. Wanita dan masyarakat. Ada orang tanya Syekh ni. Apakah peranan wanita dalam masyarakat? Syekh ni jawab. Allah SWT berfirman daripada ayat pertama surah An-Nisa yang bermaksud. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan darinya Allah menciptakan isterinya. Dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasai kamu. Jadi start cerita ni. Perempuan ni Allah jadikan nak suruh kembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak lah dah. Lepas tu suruh kita ni bertakwa pada Allah. Sebab kita ni guna nama Allah dalam perjanjian dengan gapo pun nak sembelih ke gapo nak. Hubungan antara satu sama lain kita guna nama Allah lah. Sumpah pada dan macam-macam lah nah. Lepas tu silaturahim. Hubungan silaturahim kita nak jaga hubungan masyarakat ni. Keluarga sanak kerabat dulu kita nak jaga dan seterusnya. Hubungan masyarakat luas lah. Dah. Jadi Syekh ni kata dari ayat di atas kita dapat faham lah bahawa wanita adalah makhluk yang diciptakan dari jenis laki-laki. Serupanya laki-laki, manusia belaka lah. Oleh kerana itu wanita tidak ubahnya seperti setengah bahagian dari kehidupan manusia. Bukanlah makhluk asing ni. Serupa manusia lah perempuan ni. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan. Maksudnya sesungguhnya wanita adalah setengah bahagian dari masyarakat. Bahkan kalau rosak wanita, rosaklah masyarakat lah. Pasal dia jaga anak-anak ni, bimbingan biasanya lebih halik perempuan lah. Kecuali PKP ni lah. PKP ni banyak maksudnya. Sama-sama banyak lah. Ataupun, kalau dulu kat jelas menang lah perempuan tidak bekerja. Dia jaga sungguh anak-anak dia. Tidak bekerja luar lah. Kerja rumah tu buat lah. Okay, Rasulullah SAW bersabda bahawanya wanita adalah saudara kandung laki-laki. Adik-beradik laki-laki saja. Ini menunjukkan bahawa wanita adalah teman sejawat laki-laki dalam kehidupan. Walaupun pula sebahagian hukum, kaum laki-laki berbeza dari kaum wanita, namun itu tidak menafikan bahawa hubungan yang mesti terjalin di antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang didasari kasih sayang dan saling hormat menghormati. Bukan diskriminasi lah. Bukan kaum bangsa yang kedua ke bangsa yang tidak dia tidak dihormati, tidak. Kena hormat ni. Al-Quran Karim menyebutkan maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, maksudnya sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu baik laki-laki maupun perempuan, kerana sebahagian kamu adalah keturunan dari sebahagian lain. Surah Al-Imran ayat 192. Ya, jadi ayat tersebut memberikan pengertian bahawa wanita dituntut untuk melaksanakan kaedah-kaedah Islam
sebagaimana juga laki-laki sama-sama bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Begitu juga wanita dituntut untuk melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu dalam surah Al-Ahzab Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Ahzab ayat 35. Ada kita tengok sini, bergandingan laki dan perempuan sama-sama ada kerja yang sama-sama dah. Muslim, mukmin, ketaatan sama, sabar pun sama, khusyuk pun sama, sedekah pun sama, puasa pun sama-sama puasa, kehormatan pun sama-sama jaga kehormatan, zikir sebut nama Allah pun sama-sama sebut nama Allah. Mereka ni tak kira lelaki atau perempuan mendapatkan keampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah SWT. Dalam ayat Quran ini Allah SWT menyebutkan 10 sifat yang dinisbatkan kepada lelaki dan perempuan secara sama level dah. Ayat ini seolah-olah meminta kaum wanita muslimah untuk bersifat dengan ke-10 sifat yang disebutkan itu, sebagaimana juga hal yang sama diminta dari kaum lelaki muslim. Semua ini memberikan isyarat akan kedudukan kaum wanita dalam masyarakat Islam. Termasuk kewajipan seorang wanita dalam masyarakatnya ialah mengatur rumah tangganya, mendidik anak-anaknya dan membantu kaum lelaki dalam urusan-urusan kehidupan. Tidak ada larangan yang menghalangi seorang wanita untuk bekerja. Kata tak ada halangan. Sekiranya hal itu diperlukan dan tidak merosak akhlaknya dan kesuciannya. Syaratnya tidak merosakkan maruah dia lah. Kerja capo gaul, duduk sekali neboh gapo dah, sebilik gapo tu merosakkan kehormatan dia dah. Tapi kalau berasingnya bilik lain atau tidak ada campur gaul atau tidak ada perkara maksiat lain, maka itu dibenarkanlah. Jadi kerja ni sebenarnya tidak rigid ni. Zaman Nabi pun sahabiah ni kuat. Kerja rumah sekarang. Kat kerja kebun, kadang kerja cara kuda nak. Memang isteri-isteri Nabi dan juga inilah isteri-isteri sahabiah ni, sahabat-sahabat ni. Isteri sahabat, sahabiah ni. Memang cara jugalah kena tu buat kerja lah kita kata dah. Pasal pera kuda ke pera kambing ke apa dah. Pera unta ke dah. Kadang-kadang benda tu tak lelaki ni sibuk perai ke sibuk ada urusan lain ke. Kerja perdagangan ke menyebabkan isteri mengambil tugas tu. Tu kerja lah dah. Kerja cara zaman dulu. Kerja kata kita zaman dulu ni lain pula dah. Jangan rigid sangatlah setengah tu je kata perempuan betul lah nak jaga isteri di rumah tu molek, kan nak jaga anak di rumah dah. Bahkan lah ni kalau boleh kerja online dah, ataupun kata bisnes online pun molek dah. Lebih orang perempuan tu lebih terjaga ataupun tidak terlajak terbebas dah, gitu boleh juga. Tapi nak kata tak boleh 100% tidak. Bahkan ada setengah perkara perlu orang perempuan menguruskan kerja-kerja tertentu lah, seperti nurse ke, misi ke, doktor perempuan ke. Bakal doktor lelaki belakang, masalah lah dah. Begitulah benda-benda kita kena terbuka sikit dah. Kena terbuka. Bukan semua dah ABC kata dah. Dia kena tengok luah. Bahkan para fuqaha berkata bahawa kaum wanita wajib bekerja sekiranya umat memerlukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan bahagian spesialisi kaum wanita, di mana kaum lelaki kurang pandai mengerjakannya. Lelaki tak pandai. Kalau kita tengok kerja kilang memang nampak lah. Saya ingat kerja kilang ni, orang aku tu. Kalau kerja lelaki ni, hak gasai sikit lah. Hak dia ni beki, mesin ke atau gasai sikit. Tapi hak benda-benda halus ni, suruh nampak fotometer tak. Benda-benda halus dalam produk tu, LED. Light emitting diode tu tak. LED lah. Kita mengaji dengan LED tu, hak cari LED tu. Dia takut benda asing, ataupun tengok benda-benda yang halus-halus ni. Memang lelaki tak boleh buat kerja benda ni. Tak sedap cari, tak nampak dah. Dia akan lepas muda-muda. Hak nampaknya perempuan dah. Benda-benda halus gini. Tu kerja kilang dah. Begitulah kerja-kerja lain pun. Dia sesuai dengan wanita nak buat mana. Zaman Umar Al-Khattab ni ada. Umar Al-Khattab lantik perempuan sebagai penjaga pasar dah. Mungkin mungkin roti nak ramai ke situ. Jadi dia jadi sesuai kerja situ. Wallahualam lah. Jadi terbuka dah lah zaman dulu pun dah. Terdapat banyak sekali pekerjaan yang diperlukan masyarakat yang layak dilakukan oleh kaum wanita, bukan oleh kaum lelaki.
Pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada anak-anak perempuan adalah tugas yang selayaknya dilakukan oleh kaum wanita. Mulai dari tingkat pendidikan pada masa menyusui dan taman kanak-kanak hingga tingkat pendidikan di perguruan tinggi dah. Jadi hak dia ngajar pun sebenarnya kata molek perempuan dah. Tengoklah main budak-budak kecil nanti pasti dah. Ni kalau beliau jatuh tak berapa sesuai kita tengok nak berlaku dengan budak-budak kecil. Bahkan kita tengok dulu ni kalau di sekolah menengah dan sekolah rendah pun memang cikgu perempuan ramai dah. Mungkin sesuai dengan rutina ni untuk kerja sebegitulah. Tapi jadi masalah kalau perempuan ramai tak. Ada isu-isu disiplin ke isu-isu lain ke nak cikgu lelaki lah. Apalah situ kan. Begitu juga pengobatan yang dilakukan terhadap kaum wanita seharusnya dilakukan oleh doktor-doktor wanita, bukan oleh doktor-doktor lelaki-lelaki. Sepatutnya gitulah bagi tugas molek. Kadang-kadang kita berpelik juga di tempat hospital tu. Bahagian jaga pak beranak tu ramai doktor lelaki kita tengok dah. Bahagian lain nampak doktor perempuan dah. Dia kata kalau kita tanya dia kata bagi dah tugas, tak boleh nak ubah dah. Tapi kita kata sepatutnya kena biar spesialisi untuk pesakit wanita ni biarlah doktor wanita lah. Nah, utama dah. Termasuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kaum wanita ialah membantu sesama wanita dalam melakukan proses persalinan. Nak beranak tu biar apa lah. Okey, jatuh tengok tau. Tak tahulah kita setengah-setengah dah. Tidak sensitif mana benda gini tau. Bukan kita menafikan, tapi kalau boleh biarlah doktor lelaki dah. Doktor lelaki biar doktor puan. Bukan doktor lelaki dah, biar doktor puan duk jaga bahagian persalinan. Ni kalau ada masalah doktor lelaki. Masalah untuk bidan ni bisa jauh nah. Bidan ni kalau bidan wanita yang berpuluh tahun je duk sambut baby ni, bisa dia daripada doktor ni, doktor lelaki, doktor puan dia bisa dia tahu masalah pasal pengalaman lama dah. Dipanggil sister dah. Lepas tu proses persalinan mendidik anak dan melihara keluarga ni baik wanita lah. Seorang wanita dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakatnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi anak-anaknya tanpa harus melanggar agama dan kesuciannya. Dan hanya Allah sajalah zat pemberi taufik. Jadi apa-apa kerja pun secara asasnya boleh. Dan yang pentingnya, yang baiknya ialah yang paling sesuai dengan wanita lah. Kerja yang tak sesuai tu kurang molek lah. Jangan kita samakan belakang dah. Saya tak tahu Malaysia ni saya rasa nampak ada dah bagi tu, tapi kadang-kadang ramai juga nampak dah ambil mekanikal Canada. Benar. Tapi saya tengok Jepun, ngaji Jepun tu nampak orang Jepun lebih kurang lah. Saya ambil engineering tu perempuan kurang sangat dah. Jadi kata orang seorang Malaysia kalau ngaji engineering lah. Jadi ambil bidang-bidang sesuai dengan perempuan kali di sana. Ambil masuk universiti belakang. Tapi tengok kesesuaian dah bidang. Saya rasa sekat tu sajalah perbincangan kita tentang apa. Dalam bab nikah kahwin lagi. Iaitu kita bincang saat ni. Hijab seorang wanita. Kaum wanita yang buka mukanya. Wanita dan masyarakatnya dah. Kerja masyarakat. Jadi wanita ni boleh terlibat. Dalam NGO kau apa-apa boleh terlibat lah. Cuma ni saya nasihat jangan taksub lah. Kepada jemaah persatuan apa jangan taksub lah. Kira lelaki perempuan ni semua tu adalah alat atau bekas ataupun cara teknik kita bekerja bekerja untuk agama dah. Tidak mesti kita ni rigid sampai jadi taksub lah. Tak kira lelaki perempuan semua tu kena bersifat sederhana. Jangan taksub dah, jangan taksub. Okey, setakat itu saja kita tangguh tazkirah ringkas kita dengan suratul asr dan tasbih farah. Subhanakallahumma hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka